Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri mengumumkan pelaksanaan gaji minimum 1,500 akan dilaksanakan mulai 1 Mei 2022. Ia memberikan khabar gembira kepada sektor pekerjaan di negara kita dan ini yang ditunggu-tunggu sejak beberapa tahun ini selepas kerajaan ingin melihat semula angka 1,500 ini dilaksanakan pada hujung tahun ini. Tetapi dengan pengumuman awal sempena Hari Pekerja 1 Mei, pastinya ia memberikan khabar gembira kepada pekerja di negara kita. Malahan ia juga akan memberikan sedikit tambahan pendapatan kepada kelompok pekerja ini yang selama ini berhadapan dengan kesukaran untuk membiayai kehidupan seharian akibat pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Jadi perkara ini ada pro dan kontranya bagi sektor majikan dan juga sektor IKS SME misalnya. Mereka merasakan bukan masanya pelaksanaan 1,500 dalam masa terdekat ini dan mereka mencadangkan kadar progresif iaitu berkala dilaksanakan mengikut kemampuan industri dan juga para majikan. Tetapi kerajaan sudah pun memuktamadkan dengan pengumuman Perdana Menteri ini. Jadi kita akan melihat perkara ini bagaimana ia mewujudkan situasi menang-menang di kalangan pekerja, majikan dan juga industri. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Profesor Ekonomi jadi dari UKM Graduate School of Business Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Tan Sri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, ini merupakan satu khabar gembira kepada kelompok pekerja, tetapi respon awal ataupun respon segera kelompok majikan dan juga industri, mereka merasakan ini satu keputusan yang terburu-buru dan kerajaan tidak memandang cadangan mereka untuk mewujudkan cadangan gaji berkala ataupun progresif, mungkin bermula dengan 1,300 bukan sekaligus menjadikan kepada 1,500. Pandangan Prof bagaimana? Terima kasih Haji Nazri. Of course, dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umumnya, itu adalah satu pengumuman yang seperti yang disebutkan akan menggembirakan. Saya merasakan bahawa kita perlu mungkin lebih berhati-hati dalam memastikan apakah penghujungnya. Kerana isu kadar upah minima ini dia agak kompleks sebenarnya. Dia tidak secara langsung bererti ianya net gain ataupun mutlak baiklah untuk negara dan juga untuk orang penerima-penerimanya. Jadi dia ada beberapa dimensi-dimensi yang perlu dilihat. Jadi umumnya baik, selaras dengan hasrat untuk Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. But persoalannya bagaimana kita nak pastikan, seperti tajuk perbincangan kita lah, bagaimana kita nak pastikan dia menang-menang. Jangan nanti kita dapati satu belah pihak ataupun kita dapat pendapatan yang tinggi tapi kuasa beli kita tidak meningkat dan sebagainya. Jadi bagi saya sebenarnya pengumuman ini pun kita belum lagi mendengar pengumuman perincian yang rapi daripada MOHR, Kementerian Sumber Manusia, dan saya menunggu pengumuman tersebut sama ada strukturnya, kaedah-kaedahnya akan berubah ataupun tidak. Ya, kalau kita imbas sedikit, pengumuman ini selaras dengan pelaksanaan gaji minimum yang sudah kita laksanakan sejak 1 dekad lalu. Bermula dengan 2013, kita menetapkan RM900 untuk gaji minimum di Semenanjung, manakala RM800 bagi Sabah dan Sarawak. Dan selepas itu, kerajaan menetapkan dengan Majlis Perundingan Gaji Negara bahawa gaji minimum wajar dilihat semula setiap 2 tahun. Adakah ini merupakan satu inisiatif ataupun satu tinjauan untuk memastikan kita mengikut setiap kadar gaji minimum itu yang wajar dikaji setiap 2 tahun dan terakhir pada 2019 yang lalu? Ya, pertama sekali apa-apa perubahan dalam polisi sewajarnya biarlah ianya dapat dijangka, ya. Kerana di dalam pengumuman polisi kalau dia mengejut ataupun ad hoc, tidak mempunyai jadual yang tertentu,
berkemungkinan besar kita akan berhadapan dengan masalah. Jadi saya bersetuju dengan konsep penyemakan secara berkala. Bukan sahaja dalam konteks gaji ini, malahan juga dalam konteks subsidi, dalam konteks harga minyak, dalam banyak lagi aspek-aspek lain. Ketentuan itu penting. Maksudnya some amount of certainty dan expectation, kerana ekonomi ini dia dipengaruhi oleh jangkaan. Jadi dalam konteks penyemakan secara berkala, that one is very good bagi saya kerana dia akan memberi lebih keselesaan dan kewajarannya. Cumanya yang kita harus benar-benar jelas apakah sebenarnya matlamat kadar upah minimum ini. Kerana dia kalau dilihat dalam sudut yang berbeza, dia mungkin membawa implikasi dan outcome, keberhasilan yang berbeza. Ya, jadi saya ambil contohlah. Kalau sekiranya kita nak meningkatkan pendapatan, ya, kita umumkan kadar minimum yang tinggi ataupun lebih tinggi, bagaimanakah ianya dapat diserasikan dengan struktur ekonomi negara? Saya ambil contoh ya. Dalam ekonomi negara kita, kita ada sektor informal yang agak besar. Dalam data yang terakhir pada 2019 yang saya ada, sekitar 1.3 juta orang bekerja dalam sektor informal. Hari ini mungkin dah sampai 2 juta. Sebagai contoh, kalau kita bekerja, katalah goreng pisang, menjaja goreng pisang tepi jalan katakan. Ataupun dalam kedai-kedai makan yang tidak mempunyai pendaftaran secara rasmi. Ataupun juga kedai-kedai yang kecil-kecil begitu. Jadi sektor ini besar. Dan sektor ini sebenarnya tidak terkesan secara langsung. Kerana mereka adalah sektor informal. Tidak ada proper pendaftaran, tidak ada proper pemantauan, reporting, penggajian dan sebagainya. Jadi berarti bagaimana kita nak pastikan 1.3 juta ini kalau mengikut 2019 akan mendapat manfaat daripada gaji kadar upah minimum ini. Jadi itu penting. Dan juga saya dengar dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membayangkan bahawa akan ada pengecualian diberi kepada syarikat-syarikat mikro. Dan jadi bila kita sebut begitu mikro ni maksudnya pekerja kurang daripada 5 orang Encik Nazri. Yeah. Di Malaysia kita ada sekitar 1.2 juta perniagaan ataupun perusahaan enterprise yang berdaftar. Daripada 1.2 juta ini lebih kurang 900,000 ya, iaitu hampir 76.3% adalah mikro. Jadi kalau syarikat mikro tidak dikenakan, berarti matlamat untuk memberi pendapatan yang lebih kepada pekerja-pekerja sebahagian besar akan tidak mendapat manfaat ini. Jadi perlu dilihat bagaimana cara kerajaan untuk memastikan ianya tidak menjadi bebanan kepada enterprise mikro, pemilik-pemiliknya, tetapi bagaimana kita nak pastikan pekerja-pekerja di syarikat mikro itu turut mendapat manfaat. Jadi this one a bit tricky. Jadi penting untuk Kementerian Sumber Manusia melihat perkara ini dengan mendalam. Ya, bagaimana ia dapat dilaksanakan dengan berhemah? Kalau kerajaan mengecualikan industri ataupun perusahaan mikro itu yang Prof katakan sekitar 900,000 pekerja yang terlibat dan mereka tidak akan menerima gaji minima 1,500. Jadi maksudnya sebahagian besar tidak akan menerima impak kenaikan gaji minima 1,500. Jadi di mana titik tengah untuk memastikan betul majikan yang akan terlibat dalam sektor ini akan menerima impak pelaksanaan 1,500, tetapi yang mikro itu bagaimana? Ya, kalau yang mikro, saya nak perbetulkan sedikit tadi. 900,000 itu adalah bilangan enterprise, maksudnya syarikat mikro. Ya. Itu bilangan syarikat mikro. Pekerjanya lebih ramai. Ya, pekerjaannya mungkin berjuta di situ. Ya. Jadi berarti persoalan yang timbul ialah kita cuba memberi sedikit kelonggaran kepada pemilik syarikat mikro yang kecil, yang kita tahu mempunyai pendapatan yang mungkin rendah, hasil perniagaan mereka tidak begitu besar. Jadi matlamat kita tidak mahu membebankan mereka itu bagus. Itu mungkin wajar. Tetapi persoalannya dalam masa yang sama, di Malaysia,
bilangan pekerja yang bekerja dalam kategori ini adalah besar. Kalau kita ambil keseluruhan industri kecil dan sederhana, lebih kurang 70%, sekitar 10.5 juta pekerja di Malaysia bekerja dalam IKS. Ini yang penting ni. Jadi macam mana kita nak, sebab tu kita cakap hari ni menang-menang. Kita nak bagi kelonggaran supaya ada ruang untuk bernafas kepada pemilik-pemilik syarikat mikro, tapi dalam masa yang sama kita nak memberi sedikit peningkatan pendapatan kepada pekerja-pekerja. Jadi macam mana kita nak laksanakan ini? Ini bagi saya satu cabaran, sebab bila kita dengar tu seronok. Tetapi sebenarnya berjuta orang yang bekerja dengan syarikat mikro, mereka tidak akan dapat manfaat ini. Jadi macam mana kerajaan nak compensate ini? Ini yang menjadi the triggering punya issues lah. Dan dalam masa yang sama, sebab tu saya melihat dalam konteks gaji minimum ni, dia perlu fitkan, persesuaikan dengan struktur ekonomi negara kita. Jadi kita tak sama macam di negara Korea, di negara Amerika dan sebagainya. Umpamanya kita ada, seperti saya sebut tadi, walaupun kita selalu dengar nama syarikat-syarikat besar yang di bursa dan sebagainya, tetapi saya nak ingatkan bahawa di Malaysia ini, kalau kita kira bilangan enterprise, saya nak sebut sekali lagi, bilangan enterprise hanya 33,000 ataupun 2.8% merupakan syarikat besar. Yang selebihnya adalah syarikat IKS, industri PMKS, mikro, kecil dan sederhana. Dan 70% pekerja Malaysia. Pekerja Malaysia ini berjumlah total yang bekerja lebih kurang dalam sekitar 15 juta begitulah. Ya. Dan 11.6 juta adalah dianggap pekerja. Mereka ini bermajikan. Dan sebahagian besar, 70% adalah bermajikankan industri kecil dan sederhana. Mikro, kecil dan sederhana. Jadi ini struktur ekonomi negara kita. Itu belum kita campur dengan sektor informal. Jadi macam mana kita nak pastikan perkara ini dapat diseimbangkan? Ya. Itu satu perkara yang perlu diteliti dengan lebih detail. Sementara kita menunggu maklumat lebih lanjut pelaksanaan gaji minimum mulai 1 Mei oleh Kementerian Sumber Manusia, ini yang belum diperincikan untuk kita debatkan ataupun kita bincangkan. Tetapi majikan sebelum ini pun sudah pun melaungkan bahawa pelaksanaan 1,500 akan memberikan kesan kepada kos operasi dan juga kos production mereka, dan mereka itu akan meningkatkan kos kepada barangan dan juga perkhidmatan, dan akhirnya rakyat sendiri ataupun pengguna akan diberikan ataupun dipulangkan dengan kos harga barang yang lebih tinggi. Jadi ini merupakan satu statement daripada pihak majikan yang merasakan bahawa dengan pelaksanaan gaji minimum 1,500 tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi sejak kita berada dalam COVID-19 2 tahun setengah ataupun menjelang 3 tahun ini, kita sudah pun melihat kos perkhidmatan barangan naik begitu mendadak sekali. Jadi di mana titik tengahnya? Ya, alasan ini, hujah ini, saya ingat kalau 20 tahun lagi pun kita akan dengar hujah yang sama. Ya. Biasalah, lazimlah kalau kita pemilik perniagaan, pastinya peraturan-peraturan yang meningkatkan kos kita akan meningkatkan maksudnya kos operasi kita. Saya nak pergi kepada satu yang mungkin pertama lebih makro sifat dia, ya. Kerana dalam rancangan Malaysia ke-12 yang sekarang ini sedang berlangsung, perkara ini disebut dengan nyata. Kalau kita ambil kek ekonomi negara kita, ya, ini mudah untuk kita faham. Ambilkan sebiji kek, katakan, dan daripada kek itu sekarang ini 37% diberi kepada pekerja. 63% diberi kepada ataupun dipegang oleh pemilik perniagaan. Ini saya cakap secara mikro, ya. Kemungkinan dalam kategori perniagaan besar, kecil, sederhana itu semua dia ada lagi lah perincian. Tapi umum yang menjadi masalah di negara kita ialah pembahagian hasil kekayaan negara kepada pekerja adalah rendah berbanding dengan negara-negara maju. Sebab kita nak jadi sebuah negara maju. Jadi kita kena melihat benchmark kita.
Kalau di negara-negara maju mungkin 45 ke 55%, mungkin ada 60% pun yang mana kek ini pergi kepada pekerja. Jadi itu level pertama yang kita ada masalah, iaitu pembahagian kekayaan pendapatan negara hanya lebih kurang 37%. Tahun 2018 35%. Jadi kita kena tingkatkan. Itu komponen yang pertama. Daripada 37% ini yang pergi kepada pekerja, hanya 16% yang pergi kepada kumpulan pendapatan rendah. Maksudnya B40 ke bawah. Jadi bayangkan macam mana sempitnya kehidupan kumpulan pendapatan rendah. Jadi bagi saya lah, benar dia akan memberi implikasi kos, tetapi kita harus bersedia untuk membuat perubahan ini. Satu daripada perkara yang menyebabkan kadar upah kita menjadi sangat rendah, kita kena ingat kadar upah minimum ni dia tak terpakai, dia sebenarnya tertumpu kepada kumpulan pendapatan rendah. Yang rendah tu, yang paling bawah tu, ya, dan yang mungkin dianggap tidak mempunyai kemahiran dan juga yang ada kemahiran-kemahiran asas, ya, yang dianggap kemahiran rendah lah kalau kita lihat dalam pembahagian di Kementerian Sumber Manusia. Begitu, saya dah lihat data ni dengan very detail hari ini. Contohnya gaji upah menengah, ya, untuk yang tidak mempunyai pendidikan di Malaysia adalah 1,237. Ini tahun 2020. Ya, dan kepada kalau you sekolah rendah katakan 1,274. Jadi berarti kumpulan ini kalau 1,500 mereka akan dapat manfaat. Cuma yang menjadi kerisauan kita ialah inilah kumpulan-kumpulan yang diasak keluar, crowding out dalam bahasa ekonomi, ya. Maksudnya diasak keluar oleh lambakan pekerja-pekerja asing. Jadi berarti di sini kita kena seimbangkan. Sebenarnya kalau kita ambil mudahlah, harga durian akan mahal bila kurang tawarannya, kurang buahnya. Jadi kalau kita sentiasa menganggap adanya pekerja-pekerja asing forever, saya tidak mengatakan kita kena tolak hari ini, cumanya kalau kita sentiasa menganggap bahawa ada bekalan tenaga kerja luar dari luar negara yang boleh diambil, saya rasa sampai bila-bila kita akan terperangkap dengan ekonomi yang dianggap cheap economy ni, ekonomi murah. Jadi walaupun perkara ni delicate, tapi bagi saya dia perlu ada satu sasaran yang jelas supaya kumpulan yang kita target ini dia akan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka. Kemungkinan untuk syarikat-syarikat yang kecil mikro tadi, kemungkinan kerajaan boleh menyediakan pakej-pakej khusus untuk membantu mereka dalam konteks automation, dalam konteks bantuan-bantuan yang boleh didapati lah sekiranya mereka terbeban dengan kadar upah minimum ini. But Okay. the direction definitely has to go toward a higher income. Ya, kalau kita lihat ini juga menjadi perdebatan pakar ekonomi termasuk Prof selama ini, bahawa negara sudah berada di paras nilai ekonomi yang sederhana ini terlampau lama. Sebab itu kita tidak mendapat kadar upah yang sesuai untuk kita bagikan ataupun agihkan kepada kelompok pekerja berbanding dengan negara yang bergerak pantas untuk menjadi sebuah negara ekonomi bernilai tinggi. Kalau kita lihat juga di indeks bursa saham kita, begitu banyak syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan, bukan daripada enterprise ataupun daripada syarikat swasta. Jadi di mana titik yang boleh kita jadikan panduan untuk kita bergerak menjadi sebuah negara bernilai ekonomi tinggi, Prof? Sampai bila kita akan bergaduh dengan nilai gaji minimum ini sedangkan ekonomi kita masih bergerak dengan kepompong yang lama? Ini memang menjadi cabaran yang besar. Malah bagi saya ketidakupayaan kita mencapai tahap negara pendapatan tinggi dan negara maju, antara puncanya adalah datang daripada sektor tenaga kerja ni. Saya bertanya dengan rakan-rakan saya yang bekerja umpamanya di Korea, di Jepun, di negara-negara maju. Kalau di negara Jepun umpamanya, mereka buat keputusan bahawa penyelesaian bukan dengan membawa pekerja asing. They make it very clear. Di negara maju yang menerima pekerja asing, saya pun duduk di Amerika agak lama, di sana banyak juga pekerja asing. Tetapi mereka datang ke Amerika dan mengikut standard di Amerika Syarikat. Dan mereka juga disediakan dengan automation. Ini pengalaman lama lah. Saya pernah bekerja di cafeteria di universiti dulu, lama. Saya pernah basuh the 3D job lah kalau di Malaysia.
Jadi dirty, dangerous and difficult. Pukul 11 malam saya masuk kafeteria, saya bersihkan kafeteria dengan lebih kurang dalam 20-30 tong sampah yang sama tinggi dengan panas dada saya. Tapi saya diajar dan menggunakan kemudahan ataupun is automated. Jadi one person can do the job. Jadi kita tidak boleh beralaskan 3D ni. Bagi saya, this is satu kesilapan yang sangat besar. Kerana kita mengambil terlalu ringan. Alasan kita 3D. Alasan kita 3D. Hingga kan kadang-kadang kita pergi ke hotel pun, kita lihat pekerja-pekerja adalah pekerja asing. Apa yang 3D-nya bekerja di hotel kalau nak jadi bellboy? Ya, kita faham mungkin ada sektor-sektor pertanian, sektor-sektor ladang-ladang dan sebagainya mungkin masih memerlukan. Itu pun saya will challenge that. Because saya lihat dengan mata sendiri di negara-negara maju, dalam sektor pertanian yang hari ini kita anggap jawapannya buruh. Buruh dan buruh itu murah. Ya, jadi kita kata orang Malaysia tidak bersedia untuk bekerja. Tapi saya lihat di negara-negara yang hebat dalam pertanian, mereka tidak menggunakan itu sebagai alasan. Jadi ini yang penting bagi kita. Malaysia kena buat keputusan. Bukan saja kerajaan, malah rakyatnya juga kena buat keputusan. Ya, bahawa kita kalau nak bergerak ke hadapan menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi, kita mesti mempertingkatkan otomasi, penggunaan teknologi dan sebagainya, dan dalam masa yang sama meningkatkan kualiti pekerja kita. Pekerjaan 3D ni Haji Nazri, di dunia mana, di negara mana pun ada. Di negara paling kaya, ambil contoh per kapita paling tinggi antaranya di Luxembourg, ada juga orang yang mencuci tandas, yang membersihkan lantai. Tapi pekerjaan itu dibuat dengan dignity yang tinggi. Maruah, maksudnya jadi kita tak boleh guna 3D. Maksudnya asal bekerja kutip sampah mesti kotor macam sampah. Tak betul. Saya pernah lihat pekerja yang memungut sampah di Amerika Syarikat, dia tidak turun daripada kenderaan dia seorang saja. Tetapi it's all automated. Jadi adakah ini yang ingin kita lihat? Ataupun kita nak orang kata apa, minta maaf, melayan keinginan kita nak jadi ekonomi murah dan sebagainya, maka kita terperangkap dengan masalah ini. Dan saya pernah melihat data Haji Nazri, dalam sektor-sektor ekonomi yang rendah sangat jelas, very obvious bahawa pekerja-pekerja di paras pendapatan rendah tidak kemahiran Malaysia, mereka ini diasak keluar. Jadi inilah kita menjadi satu terperangkap lah. Saya risau sebenarnya. Sebab perkara ini bukan perkara baru. Dalam rancangan Malaysia ke-9 2006, begitu, kita telah menyatakan yang kita akan menurunkan kebergantungan kepada pekerja asing. Tapi sampai hari ini, dah hampir lebih kurang dalam 14-16 tahun, kita masih lagi bergelut dengan isu ini. Jadi ini satu keputusan. Bukanlah satu perkara yang mudah, tapi saya percaya kalau ada satu penjadualan yang teratur, sasaran yang jelas, saya percaya ianya boleh dilaksanakan. Terima kasih Prof. Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Profesor Ekonomi UKM Graduate School of Business, dan kita akan dapatkan lagi informasi berkaitan pelaksanaan gaji minimum bermula 1 Mei ini, dan perinciannya apabila kita sudah terima dan dengar, kita akan panggil lagi Prof, kerana ini penting juga seperti mana yang Prof katakan tadi. Itu sahaja agenda awani pada malam ini, gaji minimum bermula 1 Mei. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.